وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hormati saudara pengacara majlis, tuan pengurusi majlis, hormati pengurusi serta barisan kepimpinan Masjid As-Sa'adah, barisan kepimpinan masyarakat setempat, sahabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita hadir, duduk dan berada di dalam majlis ilmu ni tuan-tuan. Kali pertama saya sampai di masjid tuan-tuan, kali pertama saya sampai di tempat tuan-tuan di Beruah ni. Saya tak tahu kata jauh sampai tahun ni. Bulan depan ada satu program lagi saya ingat di Beruah juga, di taman mana saya tak perasan berapa belah hari bulan depan ni. Saya tak tahu kata jauh metro ni tuan-tuan. Saya duk ingatkah Beruah ni dekat dengan Taiping? Rupanya salah. Beruah ni dekat dengan Barcelona dah. Tuan-tuan boleh tukar nama dah, Barcelona. Sebelah dengan Barcelona. Jauh tuan-tuan. Saya duk kata kat driver tadi ni, mau rumah mak mentua kat ni mampu nak balik sekali. Jauh tuan-tuan, jauh. Jauh tak jauh daripada rumah saya 4 jam. 4 jam mai, 4 jam balik, 8 jam duduk atas kereta, ceramah sejam. Duduk atas kereta 8 jam, ceramah sejam. Jauh tuan-tuan, jauh. Alhamdulillah malam ni dapat sama-sama kita bertemu. Saya keluar daripada rumah tadi 3:30 petang. 3:30, saya ingat 4 kali tidur, 4 kali jaga, tak sampai lagi. Mula duduk pening, duduk pusing, kata apa driver aku mabuk apa ni. Makin tengok awak yang teruk, dia kata jalan lagu ni Ustaz, lena pula. Sebab petua orang tua-tua kalau nak bagi cepat sampai kena lena. Tu saya naik kereta saya lena, tapi yang ni padam, 4 kali jaga tak sampai lagi. 2 kali berhenti kencing. Ni nak balik pula sekejap lagi, mau berhenti pukul 8.30. Kedebak pukul 9, 10, 11, 12, pukul 1 orang sampai rumah. Tuan-tuan lena kat Allah, tak tahu minta mana lah.
Di malam ni tuan-tuan, alhamdulillah Allah Taala bagi sampai juga di bumi Barcelona ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan keberadaan kita dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya peringat diri saya dan tuan-tuan yang belum niat i'tikaf, sama-sama niat i'tikaf. Mudah-mudahan duduk kita, berada kita dalam masjid dapat pahala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita nak sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulidur Rasul, maknanya apa dia Maulidur Rasul? Hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Menjadi adat dan tradisi umat Islam seluruh dunia ni tuan-tuan. Masuk saja Rabiul Awal kita akan sambut Maulid Nabi. Tidak ada yang tercelanya. Ada orang kata bid'ah. Imam Syafi'i kata walaupun bid'ah, dia termasuk dalam bid'ah hasanah. Imam Syafi'i membahagikan bid'ah ni kepada dua. Ada bid'ah yang tercela, yang sesat. Ada bid'ah yang baik. Jangan sewenang-wenangnya membid'ahkan. Oh, yang ni bid'ah, haram, masuk neraka. Neraka bukan kata mak bapak kita duk boleh tangkap orang lempak masuk. Tuan-tuan faham maksud saya? Faham dah nak? Beruah ni dia tak macam belah-belah Perak Tengah tu kot, komen tu. Saya tak aktif bercakap. Dulu saya pergi ceramah sekali tuan-tuan, belah Parit tu. Pak Long tu dekat-dekat nak kena tumbuk dengan saya. Habis ceramah duk makan, saya tanya dia, Pak Long datang dengan siapa? Isteri awak. Saya kata, orang tuan ni pergi ambil bini aku tak mana? Saya tanya lagi, main dengan siapa Pak Long? Isteri awak. Saya duk ramai nasi lah. Saya kata, nasi ni tak masuk dalam mulut aku dah ni. Masuk dalam mulut orang tua ni. Kawan sebelah tu baru beritahu, awak tu saya ustaz. Mujuk dia beritahu. Tidak Pak Long tu malam tu nasi perasaan penuh mulut lah. Ni saya tak erti nak bercakap duk awak ni. Duk komen saya tibai kedah. Tuan-tuan faham tak faham sudah, siapa suruh panggil. Saya tak erti tuan-tuan, saya bukan jenis munafik. Ada orang dia orang Kedah, dia pergi Perak, dia bercakap Perak, dia pergi Selangor, dia bercakap Selangor. Dia duduk di Kelantan, dia bercakap Kelantan. Saya tak erti, saya ceramah mana pun saya tibai Kedah lah. Hang faham tak faham sudah. Tak erti tuan-tuan. Kita duk Perak pergi Kelantan nak cakap Kelantan, mana nak bunyi Pak Long? Duk Kedah nak cakap Kelantan, mana nak bunyi Pak Long? Ada orang Kedah dia pergi Kelantan, dia bercakap Pak Mak Long tu dengar patah kursi. Dia pergi dekat Mak Long di Pasar Siti Khadijah, dia kata bagi buah pelai 3 kilo, tak terkejut Mak Long tu. Mak Long tu kata nak cari mana pelai 3 kilo. Hamba pun ada tu kat rumah, dia kata ada satu tu buah pelai, dia kata nak cari 3 kilo. Dia ada buah ni Mak Long, buah pelam, bukan buah pelai, buah pauh bodoh. Dia kata ada buah pelai. Di saya ni tak erti nak cakap Perak, saya ketibai Kedah. Neraka ni bukan kata mak bapak kita Pak Long yang boleh duk ambil orang lempak bagi masuk. Ambil orang ni lempak bagi masuk. Neraka bukan kata mak bapak kita. Sebab tu sambut Maulidur Rasul ini amalan mulia. Saya tegaskan di awal, menyambut Maulidur Rasul adalah amalan yang mulia. Tetapi kita tak mau stop, berhenti. Tak kat situ je. Sambut, habis. Sambut, habis. Sambut, habis. Tak mau berhenti dekat tu ya. Penghayatan terhadap Maulidur Rasul, itu yang kita nak. Menghayati Maulidur Rasul, itu yang kita nak cari. Duk sambut Maulidur Rasul ni tiap-tiap tahun tuan-tuan. Gagah tahun ni ya tak apa nak sambut hebat sangat pasal duduk dalam pandemik. Tahun lepas dengan tahun ni sambut tak apa meriah. Kalau tidak tiap-tiap tahun dengan perarakan. Betul tak? Belarak, kenuri, marhaban, qasidah, ceramah. Tahun ni korang dah, tahun ni tinggal 2 ya. Syarahan dengan makan. Tu pun kena makan di rumah.
Orang kok dia panggil take away. Ambil sini, balik makan di rumah. Mau makan di sini, dia bawa masuk balai polis tu. Kita tak mau berhenti dekat tu. Nak sambut, ya silakan. Sambut Maulidur Rasul ni amalan apa ustaz? Amalan yang mulia. Tetapi menghayati Maulidur Rasul itu amalan terpuji. Duk sambut Maulidur Rasul ni tiap-tiap tahun. Masjid duk tak ada orang tentu Ramai malam ni mesti ceramah. Betul ke tak? Kata tiap malam sembahyang maghrib dengan Aisyah ramai macam ni. Cakap betul-betul yang nak mohong. Banyak dah mohong saya 4 hari lepas mohong mati. Cakap betul-betul. Ramai malam ni sebab apa dia? Ceramah. Kalau main kuliah bulanan, kuliah tetap, ustaz-ustaz duk main muka tu. Muka tu dulu ada 40 orang mati, pula dah 2. Seorang mati kencing manis, seorang Covid, tinggal 38. 38 dah 15 kena kuarantin. Tinggal tinggal depan ustaz 5. Hak lain macam apa? Duk kerja kencing kerak duk luar. Tinggal 5, 3 lena, tinggal 2 tu berpekak. Ustaz tu mengajar saja malam tu. Kita tak mau berhenti dekat tu ya tuan-tuan. Kita nak menyambut dan menghayati. Yang tu yang kita nak. Jadi malam ni masa tak panjang. SOP kata sampai Aisyah aja. Lepas tu pihak masjid kata tak apa ustaz, break tang Aisyah tu turun dia elok 8.30 stop. Malam ni kita nak cakap sampai 8.30. Masa ada lebih kurang dalam 40 minit lagi. Saya nak sebut 3 benda ya. Padan dengan masa setengah jam ni 3 benda ya saya nak sebut malam ni tuan-tuan. Kita nak sambut Maulidur Rasul. Seronok tadi saya tengok tuan-tuan duk selawat ramai-ramai sallallahu ala Muhammad. Bahkan duk diri selawat. Bagus tak? Bagus. Tapi tak mau malam ni ya selawat balik lagi tak ada dah. Duk nak selawat pula bila? Maulidur Rasul tuan-tuan. Tak. 3 benda saya nak minta kita buat Maulidur Rasul tahun ni. 3 benda ya. Padangan tuan-tuan je ni kuat mengapai. Bukan boleh bagi banyak lagi dia kuat lupa. Di Beruah ni adik-beradik Imam Syafi'i ramai jenis mengaji mengapai. Apa pun dia tak bawa keluar dari rumah 2 biji peluru 1 pistol. Bini tanya nak pergi mana abang? Pergi dengar kuliah. Tak bawa apa? Ni bawa dah peluru dengan pistol. 3 benda yang saya nak bak malam ni tuan-tuan. Yang pertama, dalam kita menyambut Maulidur Rasul, saya nak tuan-tuan ubah. Tuan-tuan ubah style. Kita ni bak menyambut ni nombor 1 lah. Dalam dunia ni saya ingat Malaysia bak menyambut ni nombor 1 lah. Tak berhenti-berhenti menyambut. Masuk Muharram sambut Ma'al Hijrah. Rabi'ul Awal Maulidur Rasul. Rajab Isra' Mi'raj. Sya'ban Istiqbal Ramadan. Ramadan Ihya Ramadan. Nuzulul Quran Badar Al-Kubra. Keluar daripada tu mai pula Zulhijjah cerita pasal pengorbanan Ibrahim Ismail. Kira jadual tahunan ni tak pernah berhenti sambut ni. Nyambut dia. Tapi perubahan dalam kehidupan kita umat Islam sejauh mana yang ada? Daripada kita menyambut hari kebesaran Islam ni maklum, sejauh mana penghayatan dan perubahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Sejauh mana? Hang sambutlah Isra' Mi'raj, hang sambutlah Ma'al Hijrah, hang sambutlah Maulidur Rasul. Umat tak boleh bersatu, berpecah dan berpecah. Yang ni ke yang Nabi nak tengok kita tuan-tuan. Tuan-tuan duk dengar lagu Laukana Bainanal Habib. Andainya Rasulullah bersama dengan kita. Woi ustaz, seronok kalau Nabi bersama dengan kita. Ya, kalau Nabi bersama dengan kita, kita seronok. Tapi soalan yang saya nak tanya, kalau Nabi bersama dengan kita lah ni, Nabi seronok ataupun tidak? Tengok kelaku gelagat umat dia yang ada pada hari ini. Dia suruh kita bersatu, kita berpecah kerana parti politik. Betul tak? Kerana parti politik berpecah. Dia suruh kita duduk elok, kita kerja bergaduh.
Bergaduh ni macam-macam. Orang Islam ni tuan-tuan, dia macam daun kerin. Mudah dikutip, sukar diikat, senang dibakar. Ni umat Islam. Saya ulang balik. Umat Islam hari ini ibarat daun kerin. Mudah dikutip, sukar diikat, senang dibakar. Sebab tu tuan-tuan duk sembang tentang Palestin. Kita tak boleh nak bebaskan Palestin daripada cengkaman Yahudi. Kenapa dia? Kerana umat Islam ibarat daun kering. Cukup banyak, nak disatukan payah, nak dipecahkan sangat mudah. Tuan-tuan tengok dalam masyarakat kita, dalam komuniti kita ni, bergaduh macam-macam. Bergaduh macam-macam. Gaduh yang pertama, kes politik. Tak payah nak buat macam mana orang Melayu. Nak satu, dia berpecah juga. Dulu saya usaha nak satu, dia nak bergaduh. Bergaduh, senang. Saya duduk sekali bergaduh, senang. Senang bergaduh. Berpecah tuan-tuan dalam kampung. Ni nak pergi sembahyang ni. Nak pergi dengar ceramah. Ustaz ni belah mana? Belah kita ke belah mereka? La ilaha illallah. Contoh tak jadi di Barcelona ni. Mai pula dah lah politik tu bergaduh, tak boleh nak kepung dah. Hak tu tak boleh nak kata apa dah tuan-tuan ni. Hang syarah lah nak suruh bersatu macam mana, dia kira nak pecah. Tak payah dah. Satu Malaysia dah saya pergi ceramah tuan-tuan. Nak ajak umat Islam Melayu ni bersatu, tak boleh. Tak boleh. Kira ceramah nak bagi bersatu dulu ni tuan-tuan ni. Sehari 4 ceramah. Lena lah kita. Mereka gerak ustaz sampai dah. Lak-lak mata, turun pijak tanah, naik pentas, terus ceramah. Tak boleh, tak boleh. Hak tu satu bab dah berpecah kerana politik. Dia main berpecah pula kerana apa dia? Amalan ni. Yasin malam Jumaat, dia nak berpecah. Jadi tak tuan-tuan? Membida'ahkan amalan orang. Tahlil arwah, dia main ni tak boleh. Duk tahlil arwah ni tak boleh. Ni amalan Hindu. Oh boy, adakah Hindu dia buat tahlil bila bak dia mati? Cakap dia pergi cerdik sikit, guna otak, jangan duk guna lutut. Ni saya lalu saat ni, kawan-kawan India kita ramai. Lalu saat ni estate tu. Dan cuba pergi tengok kalau Hindu mati, ada buat tahlil. Ha, ada. Tu saya minta ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Ada. Nak pergi bersama tu tang mana? Nak bagi sama tu tang mana? Berpecah kerana tu imam baca Fatihah, bismillah kuat, bismillah slow, berkelain orang Kedah kata. Apa ni tuan-tuan umat Nabi? Nabi pesana, wa kunu ibadallahi ikhwana. Kamu tolonglah jadi hamba Allah. Semua ni hamba Allah yang macam mana? Bersaudara, berbeza pandangan, bukan asas kepada perpecahan. Silakan tuan-tuan nak pangkah parti mana, silakan tuan-tuan nak duduk dalam parti mana, berpecah jangan. Faham? Bebas tuan-tuan nak parti A ke, tuan-tuan nak parti B ke, tuan-tuan nak parti C ke, berpecah jangan. Sebab apa tak boleh berpecah ustaz? Bukan kerana kuasa politik semata-mata, tapi Nabi tak bagi kita bergaduh. Boleh tahu tu. Macam tak setuju pun. Tak setuju saya balik. Kamu pergi mengaji di mana pun silakan mengaji. Nak faham apa faham, tapi balik jangan bawa fahaman yang tak sesuai dengan penduduk setempat. Kita ada mufti, kita ada majlis fatwa, kita ada enakmen dalam agama di negeri-negeri dalam Malaysia ni. Follow lah yang tu. Hang pergi mengaji mazhab Syafi'i, balik mai Malaysia, hang beramai untuk keluarga hang saja sudah. Jangan duk sebarkan dalam masyarakat. Sebab apa dia? Syaki berpecah. Sebab enakmen agama di negeri Perak ni tuan-tuan, mengikut fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i. Ni duk balik ni duduk kunuk-kunuk bid'ah. Hei, hang mengaji, bang sudah. Kalau kita boleh buat macam tu, tentang ni kes vaksin, berkelahi, bergaduh.
Yang tak mau cucuk kata yang cucuk pengikut Dajjal. Haram sungguh tuan-tuan. Ini mula ni. Hang tak mau cucuk sudah. Hang geng nak cucuk ni pula jangan duk kata kat geng tak mau cucuk. Hang cucuk, hang suka cucuk, cucuklah sampai melecak kepala bau pun. Tak mau cucuk, jangan duk kata apa yang nak cucuk. Tapi masalah geng tak mau cucuk ni tang depa suruh kita hormat pandangan depa, pendirian depa. Matang kita dia tak mau hormat pendirian kita, yang ni masalah. Sebab apa cucuk? Kita ambil konsep al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada merawat. Ada tak kaedah tu dalam Islam? Ada. Mendatang Covid ni bukan nampak dengan mata. Balong anda tengok Covid balong? Tak ada. Model ketui macam babi tu tak apa balong. Nampak dia main kanan, kita lari kiri. Ni tak ada tu yang mereka suruh pakai mendatang ni. Kemang kecut duk mendapat ni. Lah kali bukan mati kerana Covid, mati kerana lemah ni. Saya awal-awal lepas PKP tu pergi ceramah satu masjid. Dah lah dekat meja kuliah ni, dia bubuh macam ni lah ni. Dia bubuh apa ni, dia bubuh cermin ni. Kita pun duduk, dia kata ustaz jangan duduk belakang lagi tempih ayat liuk kat orang. Kita pun duduk lagu tu ceramah. Dia suruh pakai face mask pula. Dua. Dia bagi binatang tu pula tu apa face shield tu. Gagah dia tak suruh saya ceramah pakai PPE lagi tuan-tuan ni. Punya nak jaga. Saya kata lah kali aku mati kerana lemah binatang ni. Punya nak jaga. Sebab apa dia? Mencegah lebih baik daripada merawat. Dah kena tuan-tuan ni nak merawat teruk Covid ni. Pak Long mau tak kena jangan duk sembang. Keluarga tak kena jangan duk sembang. Cuba keluarga kena tengok. Saya adik saya kena Covid, saya tahu. Mujuk stage 2 dia kena lepas dia vaksin apa dah 1 dos. Hoi, Pak Long hilang deria, makan tak rasa apa. Kentut tak bau. Jadi dia tanya kita, hampa kentut bau tak? Bau. Baru tahu nikmat kentut Pak Long oi, yang kita duk marah ni. Hak Mak Long tendang Pak Long terjun katil kerana duk kentut tu, ada nikmat Pak Long oi. Adik saya kentut tak bau, kami kentut pun dia tak bau. Dia kata kalau hampa nak kentut abang nak try tengok bau ke tak? Kat sebulan baru kentut bau. Kacau tuan. Ni yang kata menatang ni dan nemat Pak Long. Kena stage 3, stage 4, stage 5 Pak Long oi, tak jumpa dah. Nurse terus jumpa malaikat dah. Mula dia bagi menerak, lepas menerak dia bagi tidur, lepas tidur bohlah kanda jalan. Anak bini pun tak boleh nak urus jenazah kita, harap geng angkasawan tu urus. Tu geng angkasawan tu dia pakai tu kan apa? PPE tu angkasawan, orang kod dia panggil angkasawan. Sebab tu yang kita cucuk. Cucuk bukan kita ikut Yahudi, ikut ulama. Ni saya terpaksa cakap benda ni tuan-tuan. Sebab sewenang-wenangnya melabelkan ustaz ni pengikut Dajjal, ulama ni pengikut Dajjal. Hang tak mau, sudah. Jangan duk label umat-umat Rasulullah ni pengikut Dajjal. Ni yang kata kita kerja berpecah. Ni kita berpecah ni tuan-tuan ni. Kerana 2-3 benda ni kita berpecah. Kerana benda-benda yang remeh kita berpecah. Sebab itulah puak-puak Yahudi, puak-puak kafir ni tak heran dengan umat Islam. Tak heran. Dulu time kita kuat saat penyatuan Melayu dulu tuan-tuan. Masa mereka duk asak kita buat BMF. Lah mana BMF? Tinggal BMW Mana dia BMF? Tuan-tuan kenyih apa? Dulu baju hashtag BMF. Buy Muslim first. Buy Muslim first. Belilah produk orang Islam dulu. Rata. Lah mana? Mana? Puak tu gelak tengok kita. Dulu habis kera mozaik-mozaik di rumah pun nak katuk buat beli kat Cina.
Lah. Kedai produk Muslim lah duk tutup berapa banyak dah. Mana dia tuan-tuan? Tu yang kata orang Islam. Minta maaf. Minta maaf saya nak sebut malam ni. Tara tu ya. Sejauh tu je. Semangat kita ni. Mana dia? Tuan-tuan duk tengok Palestin ni tuan-tuan. Palestin ni kerja kena bom ya. Berehat sat mereka bom. Mengamuk pula umat Islam satu dunia. Rehat sat bom. Saya daripada mula beranak tahun 90 sampai lah ni 21, umur saya 31, benda tu saya dah dengar. Saya biasa ceramah di dataran Shah Alam tu tuan-tuan, membebaskan Al-Aqsa ni. Kami ceramah, saya mengamuk tu, parau suara ceramah, geram. Duk kena bom serba tu Puak Israel duk tengok kelaku kita sambil duk cicah biskut meri dengan kopi O kosong. Tak biskut meri hak kembang. Tak tu dia kata, geng-geng beruah, tak tu marah kita. Celaka Yahudi. Laknatlah Yahudi. Ada tak puak-puak gapir heran dengan umat Islam ni tuan-tuan? Tak, Palestin duk kena bom tu. Apa yang kita boleh buat? Kutip duit entah. Bagus dah amalan tu. Bagus. Jangan stop. Teruskan. Cuma nak tanya sampai bila? Sampai bila kita duk kutip duit, kita hantar umat Islam di sana dibom? Bukan saya tak bagi kutip, teruskan. Saya pun menyumbang. Yang tu wajib kita buat. Sebab umat Islam, saudara kita berada dalam situasi susah dan payah. Teruskan. Cuma saya nak tanya sampai bila? Saya nak tanya tentang bila kita duk kutip duit, duk hantar Palestin ni Pak Long, Yahudi terjejah ke? Yahudi tergugat ke? Israel tergugat ke? Dia seronok lagi kita duk hantar duit tu tuan-tuan. Tuan-tuan tak nampak? Tak nampak. Tak nampak Ustaz, tak nampak. Baik. Bila kita kutip duit Pak Long, geng beruah kutip duit, dia bawa duit tu seketul pergi Palestin ke? Dia back in duit tu dekat NGO? Cuba jawab. Kau tuan-tuan bagi hantar wakil pergi Palestin tu. Lintah kot bawah peluru. Tengok-tengok palung air beruah dah sampai dah di Gaza. Tuan-tuan ingat nak masuk Gaza macam masuk Danuk. Cok-cok pasport boleh pilih nak terus. Gaza bukan lagu tu Pak Long oi. Nak masuk pun susah. Kelulusan demi kelulusan demi kelulusan. Tak boleh masuk, kita kutip duit, kita hantar ke NGO. NGO ni pula depa himpun duit pi hantar pula pi Palestin. Bukan semua NGO boleh hantar. Tuan-tuan bagi kat yayasan nu, bagi kat yayasan ni, pertubuhan ni, depa kutip duit ni, depa selaraskan dah. Banyak ni contoh 8 juta. Hasil kutipan semua 8 juta. Depa kumpul duit pi letak dalam satu akaun untuk NGO di Palestin pula urus. Makna pada duit tu masuk dalam akaun bank. Saya nak tanya tuan-tuan, kepala dalam bank dunia ni Islam ke Yahudi? Islam ke Yahudi? Daripada duit yang kita kutip, lepas dapat keuntungan ataupun tidak? Dapat keuntungan. NGO sana pun buat keluar duit. Contoh 8 juta, dia buat keluar 8 juta. No, nak bantu umat Islam di Palestin tu. Palestin ni dia guna mata wang apa tuan-tuan? Mata wang mana yang dia guna? Mata wang mana yang dia guna? Saya tak mau sebut pasal live. Dia ada tuan-tuan jawab. Tak tahu tak tu tuan-tuan tak kaji. Dia guna rial kah? Ataupun dia guna mata wang Yahudi? Daripada sumbangan kita, mereka dapat untung. Sebab tu mereka duk kerja bom. Nampak duit seluruh mereka bom. Masuk dah. Nampak seluruh bom. Kita duk keberuah ni pun dah hak menoreh, cara menoreh. Curi sekerap kawan. Nu nak hantar pergi Palestin. Sambil duk curi dia kata Allah pun faham. Dia ingat Allah pak menekan dia.
nak hantar pergi Palestin. Itulah senario yang berlaku hasil daripada perpecahan umat Islam. Saya nak abang kat Pak Long, tolonglah Pak Long, dalam hidup kita orang Islam cari titik temu, jangan cari titik perpisahan. Tuan-tuan bebas nak beramal dengan apa-apa ajaran, selagi mana tidak bercanggah dengan ajaran Islam, selagi mana tidak terkeluar daripada landasan ahlu sunnah wal jamaah yang menjadi pegangan dan asas di dalam enakmen agama di negeri Perak ni. Tuan-tuan bebas nak memahami, nak menyertai mana-mana fahaman politik, silakan. Berpecah jangan. Tak bolehkah macam tu? Kalau kita boleh raikan macam tu, time nak pergi mengundi, pergi pangkah, keluar nak pergi beli mengundi, sudah. Hang mengucap dua kalimah syahadah, ya, aku mengucap dua kalimah syahadah, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ni Nabi pesan. Tu yang pertama, tuan-tuan, saya nak bak Maulidur Rasul tahun ni, sama-sama umat baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan berpecah. Yang kedua, maklum, saya nak pesan 15 minit lagi, jangan duk buat muka macam nak mati dulu tu. Sebab saya tengok muka tuan-tuan macam kena Covid je seorang-seorang ni, bimbang saya pun. Yang kedua, kita jadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam, tolonglah berselawat dekat Nabi paling kurang sehari 100. Saya nak minta sangat-sangat yang ni Pak Long. Mau sehari tak boleh nak selawat 100 kali, usah bicara kecintaan terhadap baginda. Bohong, berdusta atas ucapan sayang Nabi, cinta Nabi, kasih Nabi. Kasih apa? Sehari nak selawat pun tak boleh. Sehari 100 kali tak boleh nak selawat. Sehari berapa kali handuk pak misal rokok tu? Misal rokok berapa kali? Cuba kira tengok. Saya tak kata rokok tu haram ke dah, ikut suka tuan-tuan lah. Mau duk bergaduh ke rokok tu pecah pula kita. Dia kata nak ceramah jangan duk sentuh bak rokok. Geng rokok ni isap lah Pak Long. Dia isap, dia main tanya kita di Penang ada satu Pak Long, dia main isap. Rokok ni betul-betul hukum dia apa dia Ustaz? Main isap, dia kata celakui ingat dia. Isap. Nak jawab macam mana tuan-tuan? Ada satu masjid tu saya tribai geng rokok tu rapat. Lepas saya pun naik cuak. Saya kata geng rokok marah aku mampus dah malam ni. Memang saya bagi cukup-cukup malam tu. Start daripada tu lah saya kata tak, aku tak mau nak bergaduh dah dengan orang rokok. Bagi kakao turun tangga, saya nak naik aita, dia duduk isap tepi tangga tu. Mai pula bulan depan tak no, dia angkat rokok tu kata. Saya kata, Pak Long, saya bagi cukup-cukup tadi, Pak Long tak usah nak marah lah. Hang kata apa pun tak, mai mengajak sudah, hang hisap dulu tu lah. Saya kata tak gunalah duk keliling kampung ni. Geng rokok ni dia jiwa besar. Hang kata api nak tambah, dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada agak tempat dia kata rokok-rokok dengan duk kacau, tak lebih kurang kunut subuh lah ni pun. Ada orang ulama kata boleh ada dah. Ikut suka lah, tak mau kata apa lah. Cuma nak tanya, bukan nak soal, nak tanya. Duk kemun rokok tu sehari dengan selawat mana banyak? Saya rokok isap tu pun tak mau ambil vaksin. Kita tak mau ambil vaksin tak Awak, belum? Tak mau benda-benda haram duk masuk dalam badan saya tak mau tak Ini rokok. Awak yang Pak Long kata aku tu dia apa? Dalam vaksin tu ada babi tak dia tahu mana? Bila dia rokok. Saya benda-benda haram tu tak mau pergi masuk dalam mulut. Tu tanya dia tu lah rokok Pak Long ada kurma apa? Rokok tu ada kurma, ada yak Zam-Zam ke? Tu sembang pandai tu. Sehari 100 kali tolonglah selawat. Maklum, kalau sehari kita tak boleh istighfar 100 kali, jangan bercakap mati nak masuk syurga.
Kalau sehari tak boleh berselawat dekat Nabi 100 kali, jangan sembang untuk jadi umat yang cintakan baginda. Saya ulang, tanamlah kepala. Kalau sehari tidak boleh berselawat dekat Nabi 100 kali, usah bicara untuk menjadi umat yang cintakan baginda. Kalau sehari tak boleh istighfar 100 kali, usah bicara mati ingin masuk ke syurga. Boleh faham? Sehari tak boleh nak istighfar 100 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim paling kurang. Astaghfirullahalazim. No, nak minta ampun dosa. Dosa kita berselerak banyak. Dosa bohong bini, bohong ni Allah. Yang bini tu duk kerja kena kenci ni. Kesian tengok muka depa. Dosa kita macam-macam lah dosa ni tuan-tuan. Dosa dulu, dosa lah, dosa muda, dosa tua. Awak ini tak ada dosa. Yang tak dosa tu lena ya. Celik mata tu macam-macam. Buka handphone dosa, tutup handphone pun dosa. Dia kata buka dah dosa, tutup dosa. Sebab dah tutup dah ulas apa yang anda tengok tadi. Dosa. Ustaz dosa, tuan-tuan dosa. Awak tuan-tuan ingat tak mati ke? Tak mau nak istighfar ni, ingat tak mati ke? Dia kata muda lagi, Ustaz mati bukan syarat tua. Kalau mati syarat tua tuan-tuan, tak ada lah dalam masyarakat kita yang anak-anak mati dulu pada mak bapak. Kalau mati itu syarat tua. Tak ada. Mati mana ada syarat tua. Muda pun mati, tua pun mati. Cuma adat kata tua tu mati dulu. Adat kata, hukum kata tak kira. Mati bukan syarat sakit. Dia kata saya sihat elok lagi Ustaz. No, mati bukan syarat sakit. Ada Pak Long tu kencing manis 40 tahun tak mati-mati. Mai budak tu dia kencing kawan 4 hari kena katuk mampuih tuan-tuan. Hak kencing manis tak mati, kencing kawan pi dulu. Bukan syarat nak mati ni kena sakit. Bukan syarat nak mati ni kena tua. Faham kan? Faham tak? Tuan-tuan cuba tengok hak kena COVID tu bukan ada penyakit apa tu. Dua elok-elok miak kena COVID, piak jalan terus. Sebab tu minta lah doa. Kita ni umat Islam doa satu, 3 kali pagi, 3 kali malam, petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' tu. Lepas tu baca pula Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Doa Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba. Doa vaksin cucuk, habbatus sauda makan, minyak zaitun telan. Tu baru ikhtiar. Ni anda kerja doa ya. Awak hang lapar ustaz motor pergi cari doa. Ya Allah lapar, ya Allah. Ya Allah lapar, ya Allah. Doa dulu pergi lapar, pergi doa haram nasi tak mai. Ya Allah lapar. Hang kena pi ambil kunci terajang ingko motor pi kedai beli, tok depan, ramai, sumbat, telan, baru Allah Taala bagi kenyang. Tu makna dia ikhtiar. Bodoh. Dia mula ni. Payah dah bercakap ni tuan. Oh kita doa, metang hang apa, hang tahu pula pi ikhtiar. Faham tak lu? Faham tak lu? Faham ke dah? Angguk dah sikit dah nak duduk jauh. Muka pula pakai face mask. Tuan-tuan, ni mati bukan syarat tua, mati bukan syarat sakit. Lepas tu syarat mati apa dia?
Syarat mati hang hidup tu syarat hang akan mati. Tanda. Dia kata, ustaz, ada tak tanda-tanda mati? Dia duk pergi dengar ustaz-ustaz duk ceramah, telinga jatuh. Bangkit pagi belum main subuh duk. Tak jatuh gini. Jatuh kau clear. Dia main bayang dia duk pegang cuping telinga kawan dia. Hang nampak macam jatuh sikit dah. Dekat orang kau jatuh, dia akan elok. Ustaz tu kata lidah jadi pendek. Dia kata panjang elok lagi. Syarat mati ni Pak Long, tanda mati ni. Pak Long, Allah Ta'ala duk bagi dah tanda. Yang pertama tanda mati, hang hidup tu tanda hang nak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tanda hang akan mati bila mana hang hidup, tu tanda hang akan mati. Lepas tu Allah Ta'ala duk bagi putih belakang kat atas kepala, tu tanda nak mati lah tu. Ni kita tak sedar. Dulu janggut hitam lah putih. Makna apa dia? Ingat kain kapan warna putih. Dulu misai hitam lah putih. Dulu rambut hitam lah rambut putih. Dulu kening hitam lah kening putih. Tu tanda. Sebab apa Allah Ta'ala dia bubuh tang kepala? Pasal benda ni kita duk tengok. Boleh tak Pak Long kalau tua Allah Ta'ala tak bagi rambut hitam, tak bagi rambut putih, rambut hitam. Dia tak bagi misai putih, misai hitam. Yang putih jubuk. Aku lah tua teruk dah awak jubuk muka putih, dia kata. Boleh ke tu? Tahu jubuk? Tahu jubuk? Punggung. Orang Kedah dia panggil jubuk. Itu keradal pendalaman. Kalau luar lagi pungkung. Kampung saya dia tak panggil punggung. Dia panggil jubuk. Maklum gelap apa sungguh. Perasaan malam ni boleh hak tu lah. Mak Long boleh hak tu lah. Balik lagi suami Mak Long tak main period. Tanya ustaz cerita apa? Dia kata jubuk boleh hak tu pun jadilah Mak Long. Balik tak ada apa langsung. Tapi Allah Ta'ala dia buat bila hang tua, misai hitam tukar jadi putih. Janggut hitam tukar jadi putih. Rambut hitam tukar jadi putih. Allah nak abang jangan duk leka, jangan duk alpa, jangan duk lalai. Tak lama lagi akan bersandutlah tubuh badan hang dengan kain kapan berwarna putih. Tu dia duk bagi dah. Bila mai peringkat umur, mata tak apa nampak. Tu tanda lah tu. Dulu macam saya, tak pakai spek nampak. Lah tuan-tuan tak boleh dah kena pakai spek pasal korang nampak. Okey, tak pakai spek minggu lepas tu lah. Main dengan bini dia, balik dengan bini orang. Okey, tak pakai spek. Main masjid dengan bini dia, balik masjid bini orang. Mak Long tu pun dia ragah belakang motor orang, lelaki orang. Okey, tak pakai spek. Sampai rumah nak tanya dia abah, awak balik mak mana pula? Dia kata. Tersilap awak balik bini kawan. Start motor main hantar balik, mujuk orang tak kata. Okey, tak pakai spek lah tu. Saya baca dalam kitab karangan ulama-ulama sufi ni tuan-tuan. Dia kata apa dia? Bila Allah Ta'ala tarik penglihatan kita, hikmah dia tuan-tuan tahu tak? Ni ada pakai spek ni. Ulama sufi kata Allah Ta'ala nak habaq kurangkan pandangan kamu terhadap dunia. Kurangkan pandangan kamu terhadap dunia. Tu sampai satu peringkat umur dia bagi pakai spek mata. Dulu jelas elok ni. Memang umur 40, 50 dia kuih malak. Nanti mana kuih malak. Picek Allah doktor kata tinggi sangat ni. Kecil manis ni Pak Long. Itulah saya pun kuat benci kawan. Buh spek mata. Allah Ta'ala nak habaq apa dia? Kurangkan penglihatan kamu terhadap dunia. Bukan tak boleh ambil dunia ni tuan-tuan. Ni tuan-tuan silap. Kita lah ni zuhud lah. Saya tak ada, saya tengok ustaz-ustaz pun kereta besar ni, Allah, dunia belakang. Ustaz nak pergi ceramah, nak suruh naik Yamaha 100 Sport. Berapa jam baru nak sampai? Saya kereta taklah hebat, ustaz-ustaz lain hebat kereta tuan-tuan. Saya alhamdulillah kereta saya tayar 4 kereta pun tak hebat. Ustaz-ustaz lain tu tak payah-payah tu, hak nu payah, hak ni payah.
Kita tak ada. Kereta saya pun bukan jenis duk tekan lagi kunci tu kena pulas pak. Ada kereta orang hebat tekan berik tekan. Oh. Hebat pak long, kereta kita kena duk pulas telinga lagi baru dia nak hidup. Dia long. Kereta kita duk kena tekan dalam lagi baru pintu boleh buka. Lepas tak ada selak ku celah tu pintu tu buka. Tekan cering huyung. Kereta kita jenis lama lagi. Macam tu Imam betul. Ada ustaz-ustaz naik kereta besar. Ni tak zuhud. Apa makna zuhud? Tuan-tuan. Zuhud ni kem lekat selai tak? Kem lekat tu pakai pergi mandi, kem lekat tu pakai pergi kerja, kem lekat tu pakai pergi sembahyang. Tu bukan zuhud, tu sengket. Allah Ta'ala sebut di antara konsep zuhud, la tulhikum amwalakum wala auladakum an zikrillah. Jangan disebabkan harta benda hang, anak pinak hang, melalaikan hang kepada Allah. Tu zuhud. Ustaz, saya nak pakai kereta mewah. Silakan. Jangan disebabkan kereta hang lalai kepada Allah. Kereta besar lagi jauh masjid dia boleh pergi. Tu zuhud. Ni hang, kereta pun tak ada. Ada motor buruk, masjid pun tak mat, tu dunia. Faham? Ni adalah rumah pun kecil, zuhud. No. Saya pergi satu rumah orang tuan-tuan di Subang Jaya. Tahu Pak Long, Subang Jaya Pak Long, sebelah Subang Gagai. Dia gagal lu baru jaya. Saya pergi satu rumah, dia ni bekas pemimpin negara. Duduk atas kursi roda, dah tua dah. Saya ingat umur dia ber-80 lebih dah. Tak mau habaq, dulu dia menteri. Anak perempuan dia tu, datin tu, dia minat kuliah saya. Dia suruh laki dia pergi jumpa saya pergi baca khutbah dekat satu masjid. Belum tu dia telefon saya 3 hari. Belum tu dia kata, Ustaz ada baca khutbah Jumaat ni dekat masjid kat rumah saya. Di mana? Sini-sini. Saya bukan tahu. Dia datin duk pergi maklum. Jadi dia kata, okey Ustaz boleh tak lepas khutbah tu Ustaz main makan nasi rumah saya? Saya kata tak boleh. Sebab apa Ustaz? Lepas khutbah kena sembahyang dulu. Mana boleh turun-turun tangga mimbar terus pergi makan? Betul tak? Cakap tu kena bagi jelas. Dia kata, ya Allah Ustaz, sembahyang lepas sembahyang boleh ya? Ni lepas khutbah, mana boleh? Habis sembahyang lepas tu, suami dia main ambil dia, pergi rumah dia. Pergi rumah besar, dan rumah besar, luar. Daripada ruang tamu pergi dapur pergi balik boleh jamak kosor. Saya duk kira. Tu nak habaq kata luar. Pergi lah. Rumah dia tuan-tuan saya duduk sampai asar, mayang asar kali dengan depa. Tempat menonton TV tu kita ni lantai ni dia pakai kapet kan. Rumah dia pakai kaca tu. Bawah tu dia ada kolam ikan. Kita duduk tengok ikan duk berjalan kat kaki kita. Saya mayang asar tu terlupa baca surah duk tengok ikan. Tu jenis apa lah. Besar betul. Rumah dia saya ingat kalau kosong saja pun mau 7-8 juta. Kalau rumah kosong ni dengan perabot dengan mata nak makan, tengok-tengok pintu lift buka cerit. Hak pembantu rumah tolak keluar. Saya kata orang tua ni macam aku kenal. Saya duduk tengok. Datin tu kata tu ayah saya Ustaz. Oh Tan Sri ni. Tak mahu abang nama apa? Oh saya kata aku dulu ceramah duduk tibai orang tua ni. Nah kan, dia kena duduk sekali. Bang, lepas mai dia duduk tepi saya pun salam Pak Abang Tan Sri, Bang baik Ustaz. Sampai lama dah baru sampai. Sila makan. Tengah-tengah duk makan Tan Sri tu, Pak dia buat keluar satu kalam. Duk sembang banyak benda lah, ada satu kalam dia buat keluar tu. Saya ambil terkesan. Dia kata Ustaz dunia ni betul-betul menipu Ustaz no. Saya kata kat aku ke? Dia kata kat aku, dunia ni betul-betul menipu Ustaz. Saya kata siapa Tan Sri kata aku tu? Ni duduk tengah makan ni tak syurung. Dia kata Ustaz makan dah bagi habis baru kita sembang. Makan habis. Masa duduk makan buah tu saya tanya Tan Sri kata tadi dunia ni menipu apa dia? Cuba cerita tak. Ustaz mai ikut saya. Pi tu bantu dia tolak. Dia kata Ustaz tengok bawah garaj tu ada 3 buah kereta. Tu semua kereta saya. Ada Porsche, ada Audi, ada Velfire.
Tengok tiga-tiga buah tu kereta saya. Ustaz, saya pun tengok dalam hati duduk kata ingatkan dia nak sambung. Ustaz tengok tiga-tiga tu yang mana berkenan ambil buat balik satu. Ingat nak labak tu. Saya kata ya Nazri. Yang ni harga 1,5 juta, yang ni harga 100,000, yang ni harga 100,000. Tiga-tiga kereta saya tu saya bayar bulan Ustaz. Saya tak dapat nikmat untuk rasa nak bawa. Yang rasa nikmat driver saya. Saya Ustaz duduk atas kereta 300,500 ni. Kursi roda. Hak kereta 1,5 juta driver rasa. Hak kereta 400,000 driver rasa. Hak kereta 300,000 driver rasa. Saya duduk atas 300,500 ni Ustaz. Oh dalam saya kata orang tua ni punya. Tu kata dunia apa lu? Allah Ta'ala buat dunia ni untuk kita. Wa khuliqtum lil akhirah. Tapi Allah Ta'ala kata, aku ciptakan hampa ni bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Gunakan dunia ni untuk kesenangan akhirat. Cukup dah. 8.30. 8.31 Covid mai. 2 minit lagi nak turun. Boleh? Boleh, turun. Ni yang kata dunia tuan-tuan. Sebab tu saya minta kepada Pak Long. Sebab tu saya minta kepada Mak Long. Tolong fikir untuk akhirat. Kita ni sama. Kita nak mati Mak Long. Kalau sehari 100 kali tak boleh istighfar. Kalau sehari 100 kali tak boleh selawat. Nak sembang apa Pak Long oi? Nak sembang apa? Syurga neraka apa? Lepas semayang duk minta Allahumma ajirna minan nar. Baca tak tadi? Baca tak? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhlah kami daripada api. Jauhlah kami daripada api. Jauhlah kami daripada api. Turun tangga masjid, cucuk rokok, api dekat balik. Contoh. Minta jauh daripada api neraka. Tapi perbuatan kita tak menggambarkan kita ni nak jauh daripada api neraka. Tolong Mak Long jangan malas sangat. Ni saya nak minta ni. Saya pun lebih kurang tuan-tuan kadang-kadang malas. Tu yang kedua. Yang ketiga, insya-Allah kita sambung bulan depan. 11 ke 12 November saya tak tahulah, dekat Beruah ni jugalah. Ada saya nak main dekat mana, taman mana, surau mana tu saya dengar. Dekat-dekat sini juga tuan-tuan, tak tahu dah saya tengok. Saya pun tak tahu kata jauh. Kalau jauh tak main dah. Kena buah sih lagu tu ya tuan-tuan ni, kerana duduk jauh ni. Saya nanti nak main dekat-dekat sini juga, insya-Allah tuan-tuan, nanti kita jumpa lah. Nanti kita jumpa. Dekat mana saya tak tahu. Tapi dekat ni juga ada taman kat sini. Banyak taman. Ada taman apa saya lupa dah, ada pembantu saya hantar. Ada taman-taman dekat ni jugalah. Tuan-tuan tengoklah Beruah dekat ni, dekat sini lah. Insya-Allah tuan-tuan panjang umur, murah rezeki. Surau Al-Amin Kampung Cangkat. Dekat mana? Berapa lama? 1 minit. 5 minit. Dekat lah, tak sampai 4 jam kot noh. InsyaAllah 12 November. 2 minggu lagi saya main pula. Patah pula pinggang. 12 November kita jumpa hari Jumaat lepas maghrib dekat Kampung Cangkat, insya-Allah. Saya tak mau, saya tahu boleh lajak lagi tuan-tuan boleh tengok. Tengok tuan-tuan boleh duduk stay kita, tapi tak maulah kita nak langgar SOP apa semua ni. Pihak jabat agama bagi buat pun sak rahmat lah. Kita tolong mereka. Mereka bagi kebenaran, kita tolong, jangan jadikan masalah. Cukup takat dulu. Saya pun nak cakap bukan puas lagi tuan-tuan ni. Ceramah ni dia cakap lama, tak apa, hak masalah suruh cakap sah. Macam ada orang lah dia panggil saya ceramah, dia kata ustaz malam ni taruh cukup-cukup. Taruh tak apa. Tak taruh tu saya tak kerti. Macam pergi cakap, dia kata ni ustaz, tok saya ni telinga tak apa dengar, ustaz cakap lagi kuat lagi. Kuat tak apa. Hanya dengan bebak, ustaz cakap slow lagi, itu masalah. Ceramah ni pun dia kata lama lagi ustaz. Lama tak apa, hak yang payah pendek. Ceramah ni masalah apa, cakap orang tak balas, hak tu senang. Perang-perang kata pergi datang apa pun, pergi salam-salam balik. Tuan-tuan nak jadi apa, tuan-tuan punya pasal. Cuma saya tak mau jadi macam tu, jadi masalah kat pihak masjid apa semua.
Jadi kesimpulan malam ni saya nak abang pada tuan-tuan. Jadi umat Nabi 3 benda saya minta tadi. 3 benda saya minta tadi. Apa dia? Yang pertama saya minta kepada tuan-tuan, kita jadi umat Nabi, tolong jadi umat yang Nabi nak, iaitu umat yang bersatu, bukan umat yang berpecah. Haram kita berpecah, Pak Long. Haram kita berpecah. Atau apa pun jangan berpecah. Boleh tuan-tuan? Kita boleh nak jadi apa pun, kita boleh nak pandangan apa pun, kita boleh nak ambil pendekatan apa pun, berpecah jangan. Jadikan perbezaan satu rahmat, jangan jadikan perbezaan satu bala. Jadikan perbezaan itu sebagai titik temu, bukan perbezaan itu menjadi titik perbalahan. Yang kedua saya minta kepada tuan-tuan, saya minta yang kedua tadi ni, tolonglah dalam hidup ni tuan-tuan, tolonglah sambut Maulidur Rasul ni, selawatlah banyak-banyak dekat Nabi. Nabi kata, man nasiya salata alayya, siapa yang lupa nak selawat dekat aku, Nabi kata, nasiya tariqan ilal jannah, Allah akan bagi dia lupa jalan nak pergi ke syurga. Na'udzubillahi min zalik. Tak tahu jalan mai dekat Masjid As-Sa'adah Beruah ni, mereka boleh hantar location. Dia tekan, hantar mai kat saya. Saya pun tekan, perempuan tu kata, let's go baby. Dia ajak toy mai. Tapi kalau lupa jalan nak pergi ke syurga, lagu mana Pak Long? Na'udzubillah min zalik. 2 benda ni saya beritahu. 2 benda ni saya abang. Tuan-tuan tolonglah dengar. Tuan-tuan tolonglah hayati. Tuan-tuan tolonglah faham. Dah mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita. Saya tak kata kat siapa malam ni tuan-tuan duk kata ustaz kata kat kami. Saya tak kata. Saya bukan kenal tuan-tuan apa yang saya nak kata. Ni masalah agak dia kata ustaz tu dia kata ke orang, bila kata kat hang. Saya bukan kenal dia siapa, dia tak. Kalau nak kata dekat tuan-tuan saya kenal, tiba-tiba malam ni setibai. Dia kata tu dia kata kat aku dah. Saya bukan kenal tuan-tuan siapa. Kalau kena, alhamdulillah. Sebab apa dia? Ini amaran dan peringatan daripada Allah. Saya tak kata kat tuan-tuan pun, jangan duk terasa. Tuan-tuan jangan jadi serupa budak pergi tengok wayang. Orang tak kata kat dia, dia kata orang kata kat dia. Tapi orang tak kata kat dia, dia kata orang tu kata kat dia. Orang tak kata kat dia, dia ada orang tak kata orang kata kat dia. Dia pergi tengok wayang. Beli tiket nak masuk, dia rasa sakit perut cirit. Dia kena pergi masuk dalam jamban dulu. Masuk pompa cirit. Habis duk perang tu, buka ayak tak ada, Selangor. Ayak tak ada. Tengok wayang di Selangor. Buka, dan dia bukan kata orang ni kata betul ni. Buka tak ada. Oh, dia kata sudah dah. Dia duk tarik flash, duk jolok jubuk tak masuk. Tengok pula tisu tu. Tisu habis, tinggal gulung kuku tu lah. Bangla tak tukar. Kacau dia kata. Dia duk fikir nak buat lagu mana lah. Kali dia biar kering tu tak apa. Habis kering dia pun duk asal tak ada apa. Kering. Dia pun asal lagu kering elok. Dia angkat seluar. Buh. Kancing masuk tengok wayang. Duk tengok nak buat dia masuk duk tepi tu. Berada tepi tu sesama. Dia pun duduk berada belah kanan tu sesama. Sambil duk tengok wayang berada ni semua. Inggris duk keluar. Bukan kena mengenal dengan dia pun. Dia duk kata, "Wah, bau ke kerinah?" Dia kata, "Duk bau lagi ke?" Tak kena mengenal pun. Pergi jenis perasan. Berada tu tak apa. Inggris duk keluar pula. Sedut lagi. Dia tarik panjang tu nak pergi masuk. Budak dia kata celaka. Dia ni poli aku lah. Dia pun tengok brother tu. Brother tu pun dah kawan ni tengok, dia pun tengok oleh dia. Dia buat kata, budak ni kata aku bukan tak mau basuh hayang tak ada. Dia kata, tak kena mengena pun. Malam ni nak duk perasan lagu tu tuan-tuan. Saya tak kata kat tuan-tuan jangan duk perasan. Nampak tak nak? Saya tak kata kat siapa pun kalau kena. Tuan-tuan ingat macam ni nak. Siapa yang mentakdirkan saya datang ke sini? Allah. Siapa yang mentakdirkan tuan-tuan datang ke sini? Siapa yang mentakdirkan saya boleh bercakap malam ni? Siapa yang mengizinkan saya boleh berbicara malam ni?
Siapa yang memberikan ilham kepada saya untuk berbicara malam ni? Saya bercakap ni tuan-tuan, bukan saya nak cakap, tapi Allah yang izinkan. Kalau kena batang hidung, Allahu Akbar, ini peringatan Allah kepada aku. Bukan ustaz nak kata kat aku, tapi peringatan Allah kepada aku. Siapa nak tegur kita lagi Pak Long? Mak dengan ayah dah tak ada, dah meninggal. Kalau dulu mak ada, dia boleh tegur. Dulu ayah ada, dia boleh tegur. Meninggal. Bini tuan-tuan nak tegur tak berani. Kerana bagi penakajang ya. Allah, saya pergi baru ni satu rumah, dia lumpuh, dia tak kursi roda. Bini duk tolak, mulut sangat tu. Bini dia bubuh krim kat kaki tu, terlajak macam mana tak sakit. Bubuh elok-elok, tendang. Tendang apa? Apa bini hang tolak? Mulut dah, bubuh elok-elok, tendang. Kata mujuk maklum ni bagus, ayak mata duk keluar tu tang. Kalau saya bini dia perasan. Penerajang Tokyo saya bagi dah, bukan dekat penampak, penerajang Tokyo bagi dah. Biar duduk menerak gitu. Oi, hang mangkit nak terajang orang sangat. Lambat jumpa nak tendang orang. Bini tak boleh nak tegur, anak-anak tak boleh nak tegur. Siapa lagi tuan-tuan? Bini nak tegur, hang aku tampak ni. Anak-anak, hampa jangan duk jadi anak terhaga. Anak-anak nak tegur tak boleh. Kawan-kawan nak tegur, anak kawan aku yang duk cakap banyak. Malam ni ustaz cakap. Tuan-tuan nak tunggu, tuan-tuan nak bangkit pagi esok baru tak boleh. Mulut jatuh, tangan tak boleh angkat, kena seteruk masa lena baru tuan-tuan nak dapat peringatan. Allah Ta'ala kalau dia bagi peringatan daripada lidah manusia tak boleh dengar, kata ulama, dia akan bagi peringatan melalui sakit. Ramai mana tuan-tuan orang duk ajak main masjid tak mau, dah sakit baru nak main masjid. Masjid tutup hari tu baru kelang kabut nak main. Masjid buka haram tak sampai. Apa tutup masjid ni? Yahudi lah. Nah, kerajaan bagi buka masjid haram, dia tak main. Orang tanya awak tak main, dia kata aku ingat itu pun nampak boleh pi dah kan. Kira pahala mungkin dapat lah. Duk kira terkedarah pahala subsidi tu lah. Daripada baja subsidi sampai pahala pun nak subsidi, mampu. Ni bukan saya cerita orang meruah tu, nu Barcelona kan. Jadi mudah-mudahan cukup duk lajak, break tak apa nak lekat. Duk turun bukit tadi ni break tak apa lekat kan. Dia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada pihak masjid yang sudi jemput. Tuan-tuan yang ramai-ramai malam ni. Allah, cara duduk tu macam tak ada Covid di Beruah ni tuan-tuan. Alhamdulillah tuan. Ramai malam ni. Saya ingat 14,000 ada ni jaringan maklum belakang tu dengan hatam. Saya ceramah ni melawak pun tuan-tuan sejam lebih sikit dah ni. Sejam lebih sikit dah. Tak ada siapa punya bangun pergi kencing. Pak Long pun tak bangun, Mak Long pun tak bangkit. Allah. Mak Long tak usah nak kencing dengan Mak Long. Sejam lebih ni Mak Long. Mak Long? Mak Long? Kak Mak Long gelak-gelak pakai balas tang tu ke apa ke? Satu kerja pula Tok Siap duk mok besok ni. Alhamdulillah orang Beruah ni bagi bagus tuan-tuan. Bagus-bagus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Saya pun tak puas lagi nak cakap lagi, tapi kita patuh kepada SOP pihak pemerintah. Bukan untuk apa, bukan nak menyusah, cuma untuk memutuskan rantaian COVID-19 ni tuan-tuan. Pihak masjid duk buat, pihak masjid pun duk mai apa tuan-tuan kan duk marah. Ada saya pergi ceramah di masjid tu, dia kata ustaz tolong tu, ada jemaah duk doa luang. Dia masuk mai nak pergi masjid hari Jumaat pagar tutup. Ya Allah, kau laknatilah AJK masjid. Terkejut bapak masjid ni. Jemaah doa bagi laknat mereka. Tak kebimbang mereka tuan-tuan. Janganlah mereka pun ikut arahan. Malam ni pun ikut arahan. Untuk apa dia? Nak bagi putih. Mau tak putih, terawih tahun depan dia rumah balik. Saya tak mau dah. Itu kena peletih dah Pak Long. Ingat belum? Tahun lepas punya terawih. Hak cucu masuk dalam kain. Semua tu letih Pak Long. Kalau nak terawih lagi di rumah tahun depan, langgarlah SOP. Dulu ingat tak? Dah lah tak apa, cucu pula masuk. Tok Wan jadi imam baca kuliah lakum, tak main yang cucu duk masuk kain dah. Tok Wan rokok, cucu masuk. Tok Wan sujud, terus lah dalam. Tok Wan berdiri, cucu pun berdiri. Yang Tok Wan duk baca kuliah lakum, tak jumpa. Wala ana, cucu duk main kolang kain. Sambil duk pegang cucu. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'atuk. Kata awak lakum tak main gitu.
Hak dia duk cari lakum tak jumpa, yang cucu duk main kat dalam tu. Duk wala ana abidum ma'abatum wala antum, cucu pun berdiri lang kain. Diri tu orang tak pakai spender, cucu duk rasa ada benda duk tiba dekat dia. Cucu pun tanduk 3 malam tak tarawih, tu imam senak kan. Tuan-tuan nak try tahun depan tak main tarawih masjid, langgar SOP lagi. Cukup dia duk belajar lagi ni. Cukup dekat tu. Wallahu alam. Maknanya jumpa lagi 12 November ni. Kita jumpa dekat kampung apa? Cangkat. Kampung Cangkat insya-Allah selepas maghrib. Kita doalah panjang umur, murah rezeki, Allah Taala bagi kita berjumpa lagi pada 12 hari bulan nanti insya-Allah. Di akhir kalam sebelum saya nak tutup, habis solat fardu Isya nanti tuan-tuan keluar, tuan-tuan tengoklah dekat belakang sana ada tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah. Tabung ni tuan-tuan untuk dana pendidikan dan dana kebajikan. Pendidikan dan kebajikan. Kami di Yayasan Ar-Riyadah ni tuan-tuan tahu tak, semenjak PKP ni sampai waktu ni hampir 17,000 buah sekolah pusat-pusat pengajian, ma'had tahfiz, sekolah-sekolah tahfiz ni, pondok gulung tikar tutup buku sebab tak boleh nak serai. 17,000 tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cek sekolah Cina berapa buah yang tutup PKP tu? Tuan-tuan pergi cek sekolah India berapa buah yang tutup kerana PKP tu? Tuan-tuan pergi cek sekolah orang Islam berapa buah yang tutup kerana PKP tu? Gaji guru tak boleh bayar, sewa tak boleh bayar, bangunan apa? Gulung tikar. Atas dasar kesedaran tu saya pergi tengok yang saya kenal, yang saya tahu ni 23 buah mai duduk bernaung di bawah Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan bayang kalau satu buah sekolah kita bagi 3,000, darab dengan 23, campur dengan kami satu 24, berapa puluh ribu dah. Nasib sekolah agama ni Pak Long, la yamutu wa la yahya. Korang bermutu sebab tak ada biaya. Di tu tuan-tuan lalu bubuh dalam tu. Nak niat sedekah ke, nak niat zakat ke, nak niat infak ke, bubuh. Yang kedua untuk kebajikan, kami juga bela asnaf ni tuan-tuan. Hak yang mak ayah terlantak atas katil, anak-anak duk mengaji kita biaya. Yang mak pak mati, anak-anak dia duk mengaji kita biaya. Bubuhlah. Buh banyak mana ustaz? Ikutlah tuan-tuan lintas tu, tuan-tuan tengok duit dalam poket ada, bubuh. Cuma nak pesan, bukan nak gempak, bukan nak ugut, nak pesan. Ramai dah hak duk lintas kot tabung kami tu, dia buat tak tahu. Duit ada tapi dia buat tak tahu. 3 hari lepas tu meninggal. Tuan-tuan janganlah. Ni bukan nak ugut dah. Tuan-tuan kata saya nak gempak, tuan-tuan tak? Tak percaya, try tengok. 12 hari bulan ni kita jumpa tengok. Nak ada lagi ke tak? Ada bubuh lah, tak ada nak buat macam mana? Ada seluk-seluk poket ada bubuh. Kalau jadi macam mamu Pulau Pinang tak payahlah. Kat bayar lepas tu saya pergi ceramah ada satu masjid tu, mamu tu dia duk raba-raba, dia main jumpa saya. Ustaz, mamu duk raba-raba tak kena duit, duk kena telur dia kata. Tu tak ada duk bubuh lah. Duk raba tak kena duit, duk raba kena telur, tak ada duk bubuh lah gitu. Yang kedua kita tuan-tuan keluar tengok dekat meja di luar sana, tahu lah meja kita, tahu lah sebelah sini. Dekat meja tu ada produk daripada Yayasan Ar-Riyadah, iaitu Top Koko. Top Koko ni minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam Bali dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Saya dulu duk pergi ceramah, orang duk bawa ayak lagu ni, mak ni, makcik-makcik ni, maklum-maklum ni duk bawa ayak. Anak degil, cucu ketegak, laki keras kepala, dia duk bawa ni. Budak-budak lah, bukan macam dulu, dia cerdik. Bila mak dia bagi ayak tu dia duk minum, dia duk tengok botol yang sama, dia kata mak jampi ayak ni. So ustaz jampi ni. Jadi masalah tu tuan-tuan, saya pun pada tahun 2011-2012 kita buat produk yang saya asaskan sendiri. Koko ni lah. Serbuk dia diterapi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada anak masalah ketegak, mengaji lambat boleh, otak lembat, amalkanlah. Orang tanya dia, ustaz khasiat koko ni apa dia? Yang pertama tuan-tuan, siapa minum insya-Allah hilang dahaga. Ni khasiat banyak dah orang duk cerita. Tak percaya try tengok. Lepas tu itulah kalau tuan-tuan ada masalah gangguan sihir ke apa, amalkan. Anak-anak kita yang ketegak apa, amalkan. Sekilo 19, setengah kilo 10 ringgit, yang secet 20 secet harga 20 ringgit. Ada di luar sana. Ustaz, ya, duit tak bawa. Ustaz pun tak abang awal, betul juga lah. Duit tak bawa.
Geng beruah punya pasal malam ni boleh berhutang. Syarat bayar. Mau tak ada duk terlintas nak bayar, jangan berhutang. Boleh berhutang Ustaz? Boleh. Berhutang Ustaz ke? Tak. Berhutang duit kawan, pergi beli dekat meja tu, esok jumpa, bayar balik kat dia. Jangan duk berhutang saya. Tuan-tuan ni pun saya tak harap kan. Tak harap. Boleh tutup kilang. Boleh di luar sana insya-Allah. Dan yang terakhir, malam ni saya buka peluang kepada tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan nak ambil anak-anak angkat tuan-tuan di kalangan pelajar tahfiz kami. Kami di Ma'had Tahfiz Yayasan Ar-Riyadah ni tuan-tuan, kita ada pelajar tahfiz yang sebahagian besarnya tuan-tuan kita biaya sepenuhnya. Yang kita biaya ni yatim asnaf. Yang kami duk biaya setiap bulan. Bajet seorang RM600. Bila kalau tuan-tuan rasa Ustaz, saya macam ni lah tuan-tuan lah. Tuan-tuan cuba tengok kita ni nak masuk syurga dengan syafaat Al-Quran ni macam mana? Hafal ke macam mana? Ada tak anak-anak kita yang hafal Quran? Tak ada. Ada tak keturunan kita yang hafal Quran? Tak ada. Jadi peluang kita buka kalau tuan-tuan nak ambil anak-anak angkat ni. RM600 kau kena bagi Ustaz? Tak. Tuan-tuan kalau boleh taja setiap bulan RM10 pun besar rahmat dah. Buat pemotongan duit dalam akaun bank. Nak buat macam mana Ustaz? Borang ada kat luar sana, tuan-tuan PC. Jangan ambil borang tu buat balik. Tak apa, saya ambil buat balik, saya pergi hantar kat bank. Bank nanti tendang borang tu keluar dengan Pak Long tadi, dia tendang keluar. Borang tu yang hanya boleh urus pihak kewangan Yayasan Ar-Riyadah ya, boleh urus. Isi buah nama, nombor telefon, nombor IC, bank mana, nombor akaun, sign. Isi di luar sana. Buat pemotongan duit sebulan RM10, sebulan RM20. Jangan banyak sangat Pak Long. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik amalan ni kita ambil yang pertengahan. Tak bolehkah tuan-tuan bantu budak-budak anak hafal Quran RM10 sebulan? Ustaz kalau RM1 boleh, RM1 tak boleh. Mata mesin tu nak potong tak lepas. Dia rendah sangat. Paling korang RM10. Saya buat program ni tuan-tuan. Ada saya jumpa banyak dah. Ada seorang Pak Long ni dia kena penyakit kanser. Dia kata Ustaz saya berubat dah duk habis duit berubat Ustaz. Ikhtiar berubat. Saya nak sedekah. Saya nak bantu budak-budak hafal Quran. 5 tahun dah Allah Ta'ala bagi kesihatan kat dia. Kan Nabi kata wadawu mardakum bisadaqah. Ubatilah orang yang sakit tu dengan bersedekah. Mari tuan-tuan kita bela budak-budak tahfiz. Saya duk bela ni tiap-tiap bulan Pak Long 100,000 ni duk jaga sekolah-sekolah ni semua ni. Allah Ta'ala bagi kepada saya. Alhamdulillah. Dibantulah tuan-tuan lah. Buat pemotongan tiap bulan sampai mati, pahala ni duk berjalan kat kita. Dah mati pun pesan kat anak-anak, teruslah apa yang bapak buat ni. Pahala duk berjalan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan, sekadar tu dulu. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap maklum, Pak Long, mak ayah saya di sini ni, saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan ni. Kadang-kadang saya bercakap kasar, bukan kasar tu style saya. Orang hak mulut ingat ni hati baik. Dia tak maklum. Tuan-tuan cuba tengok aja ni mulut hingat ni bini bukan ramai seorang tu. Dia hadiah 2. Tuan-tuan tak percaya tengok ustaz-ustaz nikah 2 setengah je mulut diam je ni hingat je saya ni seorang ya. Sembang ada kan balik sengat. Mulut-mulut hingat ni tuan-tuan betul kot dalam kampung ni. Hak mulut hingat tu duk mai tolong kita bila kita susah. Mulut pompang hingat lagu tu. Saya ni pun mulut hingat, kadang-kadang bercakap hati tak ada rasa apa. Kalau tuan-tuan terasa, maklum terasa, Pak Long terasa, saya susun 10 jari minta maaf banyak-banyak lah. Sebelum saya mai tadi, saya tak ada sengketa dengan orang beruas. Saya nak balik lagi pun, saya tak mau ada sengketa apa dengan orang beruas. Kalau ada silap, ada salah, mohon maaf banyak-banyak lah. Maaf ke tak ni? Maklum maaf ke tak maklum? Maaf, Alhamdulillah. Panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi 12 November. Kalau tak panjang umur, jumpa di sana lah. Bukan saya, tuan-tuan lah. Tuan-tuan tu kan, kalau tak panjang, kita jumpa di sana lah. InsyaAllah tuan-tuan, kalau di akhirat kelak saya duduk dalam syurga, saya tengok muka tuan-tuan ni di luar syurga. InsyaAllah, saya akan hulurkan tangan saya, tuan-tuan pegang, saya nak tarik masuk ke dalam. Tapi kalau tuan-tuan pula duduk ke dalam, saya pula terlepas keluar. Tolonglah buat benda yang sama. Pak Long lah. Hulur tangan, tarik. Tak boleh Ustaz, kita tak mahram. Sana tak ada halal haram dah Pak Long suat. Saya pegang, tarik masuk dalam. Boleh ke tak?
InsyaAllah. Tapi duk berat, saya duduk dalam, tuan-tuan duduk keluar lah, saya duduk berat lagu tu lah. InsyaAllah, tak apa, saya tolong lah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak serangkap pantun daripada saya. Anda Hindu main ulat bulu. Thank you, I love you. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.